Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membuat pembentangan tentang elemen saintifik dalam ibadah puasa. Sebelum kami meneruskan pembentangan tajuk ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami dahulu. Berikut ini merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Faris Akmal. Yang kedua adalah Muhammad Arif Ashraf. Yang ketiga adalah Muhammad Haikal Muhaimin. Dan yang keempat adalah Muhammad Faizwan. Untuk memulakan pembentangan tajuk ini, kami akan mulakan dengan pengenalan ibadah puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Hukum puasa adalah wajib ditunaikan di dalam bulan Ramadan. Puasa di dalam bulan Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam yang difardukan ke atas setiap umat Islam. Hal ini jelas seperti mana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu dibina atas 5 perkara. Bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan puasa di bulan Ramadan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Puasa mempunyai banyak kesan yang positif serta kelebihannya yang tersendiri. Yang pertama, ia dapat mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Hal ini demikian kerana mereka yang berpuasa ini sememangnya tidak akan melakukan perkara yang tidak elok dan perkara yang akan membatalkan puasa. Oleh itu, terbuktilah bahawa antara kelebihan berpuasa adalah ia dapat mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Seterusnya adalah berpuasa juga dapat mengisafkan lagi diri agar sentiasa bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan. Orang yang berpuasa ini dapat merasai akan peritnya penderitaan orang yang susah, di mana mereka tidak dapat makan dan minum yang mencukupi atau pada waktu yang mereka inginkan. Seterusnya adalah ia dapat menjaga kesihatan badan serta terhindar daripada penyakit. Hal ini dapat dibuktikan melalui penyelidikan dan penemuan yang dibuat oleh para ilmuwan mengenai kelebihan berpuasa. Antara contohnya adalah ia terhindar daripada penyakit obesiti dan perkara yang seerti dengannya. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa antara kelebihan berpuasa adalah ia dapat menjaga kesihatan badan serta terhindar daripada penyakit. Yang terakhir adalah hadis berkaitan kelebihan berpuasa. Yang pertama adalah daripada hadis riwayat Muslim. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Yang kedua, daripada hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Isnin dan Khamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Oleh itu, kita perlulah berpuasa agar kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan ketaatannya kepada Allah serta mengharapkan keredaannya, maka akan diampunkan semua dosanya yang telah lepas. Baik, seterusnya diteruskan dengan kajian sains tentang puasa.
Para penyelidik ilmu perubatan membuktikan bahawa puasa merupakan satu proses yang memberi manfaat kepada kesihatan tubuh badan. Menurut Dr. Matt Fadden, seorang doktor dari Amerika, menyatakan puasa adalah seperti tongkat ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit yang membabitkan perut. Banyak kejayaan beliau mengubati pesakit-pesakitnya agar berpuasa. Menurut beliau lagi, puasa bukan sahaja dapat menjaga kesihatan, bahkan dapat menajamkan minda kita. Menurut kajian Dr. Alan Kotler, beliau menjalankan satu penyelidikan psikologi terhadap orang yang rajin berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Kajian dapat membuktikan bahawa puasa mempengaruhi darjah kecerdasan seseorang itu. Seterusnya, menurut kajian yang dilakukan oleh Dr. Alexis Carrel yang pernah memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang kedoktoran, menyatakan bahawa puasa membersihkan pernafasan. Beliau juga menjelaskan bahawa puasa dapat menambahkan kesegaran dan kesihatan pada tubuh kerana perut yang sentiasa bekerja memproses makanan juga perlu berhenti bekerja buat sementara waktu, dan ketika berpuasa itulah kita berehat dan mendapat kesegaran semula untuk bekerja kemudiannya. Akhir sekali, dunia perubatan mendapati terdapat penyakit yang kerap kali berlaku di dunia ini, iaitu sindrom metabolik. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, sindrom ini mempunyai 4 masalah. Antaranya ialah glukos darah tinggi, tekanan darah tinggi, lipid darah tinggi dan obesiti. Dengan ini, dapat kita simpulkan bahawa sindrom berpuasa adalah sangat bersesuaian untuk mencegah penyakit sindrom metabolik yang melanda dunia masa kini. Kesimpulannya, terdapat banyak hikmah yang kita peroleh daripada amalan puasa. Puasa itu bukan sahaja dianjurkan oleh agama, malah juga dianjurkan oleh sains. Puasa itu bukan sahaja memberi manfaat dari segi rohani, malah turut juga memberi manfaat dari segi jasmani. Puasa itu mendidik kita dalam banyak perkara. Antaranya adalah untuk kita memperbanyakkan amalan, bukannya memperbanyakkan tidur. Maka hendaklah kita memenuhkan tempoh puasa kita dengan memperbanyak amalan seperti membaca Al-Quran dan membanyakkan solat sunat dan sebagainya. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, yang mana Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kita bahawasanya amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Seterusnya, puasa itu mendidik kita untuk berusaha ke arah kesederhanaan dan bukannya pembaziran. Maka hendaklah kita untuk bersederhana dalam berbuka puasa dan bukannya menghidangkan atau membeli makanan yang melebihi kemampuan kita. Yang terakhir, puasa itu mendidik kita untuk mengingati saudara Islam kita dan bukannya hanya diri sendiri sahaja. Yang mana saudara Islam kita mungkin saja ada yang tidak dapat berbuka puasa kerana tidak mampu untuk membeli makanan dan sebagainya. Sama-sama kita bantu saudara Islam kita. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.